Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Derina. Kami bersiaran secara langsung daripada studio C Suka TV dan program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Seperti biasa kami akan temankan anda dan akan mengisi ruang anda daripada jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV atau anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana saja anda berada menggunakan telefon pintar sahaja. Betul tu. Okey Eliza, mengenai topik kita pada hari ini, saya tanya Eliza lah. Eliza pernah tak join ataupun sertai mana-mana aktiviti badan kebajikan ataupun sukarelawan? Pernah Derina, masa saya universiti dulu saya selalu join sebab saya rasa ini satu cara untuk kita mengisi masa lapang kita. Saya pun pernah juga Eliza dan saya rasa macam seronok dan betul, bangga dengan diri saya sendiri sebab saya dapat membantu orang lain. Dan ini kita nak kongsikan kepada anda di antara kepentingan menyertai kerja amal dan sukarelawan yang anda akan dapat dalam segmen Warta Ilmu. Jadi antara kepentingannya Derina adalah yang pertama sekali kita dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Jadi sukarelawan yang datang membantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk yang terjejas agar mereka dapat menguruskan kehidupan mereka dengan selesa. Secara tak langsung Derina, situasi ini akan membuka mata pelbagai pihak khususnya kepada peserta aktiviti dan memahami keadaan yang sukar terhadap mangsa. Dan ia juga dapat mengelakkan masyarakat daripada menjadi seperti katak bawah tempurung. Jadi kita bercampur dengan orang, kita tahu masalah orang. Jadi jelaslah faedah kerja amal ataupun aktiviti sukarelawan ini dapat bantu meluaskan lagi kesedaran terhadap kesusahan atau masalah yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Kita dapat keluar daripada zon selesa kita buat sesuatu yang kita tak pernah buat tapi menghasilkan banyak manfaatnya. Dan seterusnya Eliza ialah membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Kalau kita melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan, menjadi sukarelawan, macam-macam kemahiran dan juga pengetahuan yang akan kita dapat. Seseorang ini akan didedahkan dengan cara untuk berkomunikasi dengan empati, menguruskan logistik dan juga sebagainya. Mereka akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan, golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan juga rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama di antara satu sama lain, dapat melahirkan teamwork yang baik jugalah. Betul, tu kita belajar untuk bekerjasama untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi yang ketiga ialah mengisi masa terluang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi kita pun tahu kebelakangan ini banyak sangat laporan-laporan di tabloid kita, di televisyen memaparkan ahli masyarakat kita terjebak dengan gejala-gejala yang negatif seperti dadah, gangster dan sebagainya. Jadi perkara itu dapat dibendung. Sebab apa? Sebab kita dah luangkan masa kita dalam satu keadaan yang sangat bermotivasi dan berfaedah. Betul. Jadi kita kena hapuskan juga gejala-gejala negatif ni, lakukan aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat. Dan seterusnya, akhir sekali, dapat juga mewujudkan masyarakat yang penyayang dan juga bersatu padu. Bila bantuan yang diterima daripada orang yang tidak dikenali, pastinya Eliza akan melahirkan hubungan persaudaraan yang lebih baik. Semangat dan bermasyarakat dan juga bersatu padu tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan juga pangkat akan terjalin. Dan situasi ini penting agar mereka yang tidak bernasib baik dapat manfaat untuk meneruskan kehidupan mereka, manakala membantu dapat mengambil iktibar. Betul tu. Yang paling penting sekali Derina, kita dapat pengalaman tu mahal. Kita tak boleh beli di mana-mana. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini. Betul tak Derina? Betul. Jadi kita akan bincangkan tentang topik kita. Mana bawa anakmu?
Zahir di mata Syria, negara yang cantik dengan keindahan, dengan keindahan alam semula jadi dan juga warisan kegemilangan zaman Islam. Namun konflik sejak lebih 12 tahun mengubah seluruh landscape bumi Syria. Dan rakyat terperangkap kini terpaksa bertarung hayat untuk terus hidup, dan daripada 13 juta yang menjadi pelarian, lebih 5 juta terpaksa meneruskan kehidupan di negara orang, termasuklah di Turki. Dan untuk hari ini kita nak kongsikan tentang kisah di sebalik pelarian Syria ini. Kita akan bersama dengan Puan Siti Sakinah, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengerusi NGO Syria Care Malaysia, untuk kongsikan tentang topik Syria Care Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Di dan El. Terima kasih sebab datang. Masya Allah. Sama-sama. My pleasure. Kami berbesar hati ni sebab kita tahu pelarian Syria ni, kita tahu mereka sebenarnya kira kita boleh fikir golongan yang kurang bernasib baik di dunia sebenarnya. Betul. Dan ada juga orang di mana membuka mata untuk melihat mereka di sana. Terima kasih banyak-banyak hari ini sudah hadir bersama kami dan kongsikan tentang topik hari ini. Betul. Mungkin di awal-awal ini Eliza mungkin boleh kongsikan sikit mengenai NGO Syria Care ni. Apa agenda penubuhan untuk NGO ini sebenarnya? Betul. Terima kasih. Baik, kami telah pun bergerak sebagai sebuah platform kemanusiaan sejak daripada tahun 2012 dan kita berdaftar dengan JPPN sejak tahun 2014 lagi. Jadi daripada tahun 2012 hingga kini kita menggerakkan bantuan kemanusiaan bagi membantu mereka yang menjadi mangsa konflik yang berlarutan sehingga 12 tahun di sana. Satu tempoh yang cukup panjang ya. Dan kesan yang mereka hadapi ataupun impak kepada kehidupan mereka sangat-sangat besar. Pengalaman saya sendiri berkali-kali menjejaki bumi Syria. Dan bumi Syria ni sebahagian daripada bumi Syam yang mana Allah sebut dalam Al-Quran sebagai bumi yang diberkati. Special, is a very special and blessed land. Tetapi waktu saya belajar dulu, kalau saya boleh recap balik, saya belajar dulu di Mekah pada tahun 80 awal 90-an. Masa tu saya tengok drama Syria, cantik sangat negara dia. Negara 4 musim. Orang dia pun cantik sangat. Dia putih, orang lawa indah. Ingin sangat nak pergi Syria masa tu tapi tak berkesempatan. Masa berlalu dan konflik meletus di sana sehinggalah pada tahun 2017 lah kali pertama saya menjejakkan kaki ke Syria. Dan apa yang saya lihat sangat menyedihkan, ya, apa yang pada satu masa dulu merupakan kawasan yang bersejarah, bisnes berkembang hebat, kan, orang hidup dalam keadaan aman, tetapi apa yang dapat dilihat sekarang adalah kebanyakan tempat kemusnahan berlaku. Rumah-rumah runtuh dan pecah, ya. Kalau kita kata rumah runtuh yang pecah tu senang di lidah. Nak sebut tu. But kita fikir tak apa sebenarnya yang berlaku pada mereka yang tinggal dalam rumah-rumah itu, kan? Kemana mereka? Adakah mereka telah meninggal, tertimbus di bawah runtuhan bangunan, ataupun mereka masih hidup? Kalau mereka masih hidup, kemana mereka pergi? Kan? Bagaimana kehidupan mereka? Jadi kami di Syria Care kita berfungsi untuk membantu mereka ini yang terselamat dan juga barangkali ada yang selamat tetapi cedera, kan, memerlukan rawatan dan sebagainya. Dan di kawasan utara Syria di mana kita beroperasi, ada terdapat lebih 4 juta orang di sana sahaja. 4 juta. Ya. Mereka ni di kalangan mereka yang merupakan warga tempatan di kawasan utara Syria itu sendiri sebelum daripada peperangan berlaku, dan juga mereka yang cuba mencari refuge ataupun keselamatan di kawasan ini yang mana ianya diselia kawal oleh kerajaan Turki. Jadi dari segi serangan udaranya dia tidak berlaku di situ. Practically dia tak berlakulah. Tetapi kadang-kadang memandangkan dia adalah satu kawasan zon konflik, zon peperangan. Jadi kadang-kadang ada je letupan di sana sini berlaku. Kadang-kadang orang letak bom, tak boleh lari. Ya. Sangat berisiko tinggi. Sebab tu kami beroperasi di sana bagi membantu mangsa-mangsa ini yang kalau kita lihat kebanyakan mereka bila dia melarikan diri ke kawasan ini dalam keadaan ada yang selai sepinggang, ada yang cuba bawa beberapa keperluan asas sahaja. Apa yang sempat dibawa, misalnya dia terpaksa sewa lori, nak bawa apa benda yang nak dibawa.
Kan kalau misalnya kawasan dia kena bom, rumah dia tak kena bom lagi kan. So maybe dia sempat untuk bawa beberapa perkakasan rumah. Okey, kalau yang mereka yang lari masa kejadian bom, itu sahajalah. Itu sahaja apa yang ada di badan dia saja. Dan juga ada juga ahli keluarga yang terpisah pada ketika itu. Betul. Bila bercakap tadi tu saya terus terlintas kisah seorang kanak-kanak yang pernah saya jumpa. Boleh kongsikan? Ya, betul. Dia cerita, dia kata dia tak sempat tengok mak dia, dia tak sempat kembali untuk jenguk mayat mak dia. Jadi suatu kejadian, dia di kawasan lain, jadi makcik dia telah membawa dia lari dulu. Mak dia berlindung di satu bangunan tak jauh daripada rumah dia dan rumah itu barangkali terkena roket. Jadi dia dilarang untuk kembali untuk melihat mayat mak dia sebab mungkin dah hancur dan sebagainya kan. Jadi dia tak sempat tengok bayang. Kita kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal, kita mesti nak tengok buat kali yang terakhir. Ataupun sekurang-kurangnya tengok di mana dia dikuburkan. Kita nak pergi ziarah dan sebagainya. Tetapi banyak kisah-kisah, terlalu banyak sebenarnya kisah-kisah yang mana mereka hilang dan tak dapat tengok. Ataupun ada yang barangkali keluarga ditangkap. Ayah mereka ditangkap, diletak di penjara yang susah nak cakap dia punya kadar penyiksaan yang berlaku di sana sehingga kalau mereka keluar sekalipun dia sendiri tak kenal muka dia. Betul. Dia tak kenal sebab teruknya kan. Jadi kadang ada suami yang ditangkap 3 tahun, 4 tahun, 5, 6 tahun tak tahu hidup ke mati ke tak tahu. So trauma yang mereka lalui itu terlalu besar. Jadi bagi saya lihat peranan kita yang berada di sini Malaysia betul kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi boleh hidup dengan aman. Betul. Jadi kita zahirkan kesyukuran kita dengan kita membantu mereka yang kurang bernasib baik dan mereka ini macam saya sebut tadi bukan salang-salang orang. Betul. Mereka adalah penghuni bumi Syam yang diberkati. So kita ada peranan di situ. Jadi bila kita bercerita tentang, sebenarnya kan saya tak kisahlah daripada dulu sekarang kita dah besar, kita dah tahu bila kita bercerita tentang Syria, kita akan rasa bersyukur sebab kita duduk di Malaysia ni kita alhamdulillah tidak diuji dengan sebegitu rupa. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit bentuk-bentuk bantuan yang kita ataupun penonton boleh sumbangkan kepada Syria Care untuk bantu juga orang-orang di sana. Sebab kalau nak bantu dari segi nak pergi sana tu susah. Masya Allah susah. Hampir tak boleh. Hampir tak boleh lah kan. Tapi mungkin ada bantuan lain, cara lain? Ya, betul. Sebenarnya banyak cara untuk kita bantu mereka. Saya pun sebenarnya sebelum bekerja sepenuh masa di Syria Care, saya buat bantuan secara peribadi di rumah melalui Facebook sebenarnya. Saya bermula dengan Facebook. Jadi saya lihat semua orang mampu bantu dengan kapasiti masing-masing. Betul. Perkara pertama sekali yang sangat penting adalah awareness. Sebenarnya kita nak kongsi kepada orang apa yang berlaku. Orang tak akan bantu kalau mereka tak tahu. Betul. Orang tidak akan rasa simpati kalau dia tidak merasai apa yang orang lain lalui. Betul. Jadi itu peranan besar untuk kita. Untuk kita sebarkan awareness. Awareness ni macam-macam cara. Betul. Sekarang ni dunia sosial media. Masing-masing ada Facebook, ada IG, ada TikTok sekarang ni kan. Kita ada di sana. Di semua platform pun kita ada. Kongsikan apa yang berlaku. Sebab kita sentiasa ada berita-berita yang kita kongsi. Malah kita ada Telegram channel yang memang kita khususkan untuk kongsi berita-berita. Sebab tak semua berita kita boleh letak dekat Facebook. Betul, saya setuju. Nanti kena block. Tapi kita ada di sana untuk sama-sama kongsikan. Of course, daripada situ, kita boleh donate. Baik, saya dulu berpegang begini. Saya dulu suri rumah masa saya mula-mula buat kerja ni. Saya tak ada duit lah sendiri. Tapi saya kata saya akan cuba cari duit orang untuk saya bagi. So saya create donation fund. Kan kita raise donation antara family, kawan-kawan. Dan saya mula dengan Facebook sebenarnya. Jadi kawan-kawan Facebook saya sangat proaktif, sangat supportive. Dan mereka daripada awal saya melibatkan diri untuk membantu. Sebelum saya bekerja sepenuh masa dengan Syria Care lagi, mereka sangat supportif dan daripada situ saya kumpul dana dan saya beri untuk antar bantuan. So sebenarnya kata, saya tak ada duit ataupun mungkin duit tak banyak kan. Kita jangan tunggu duit banyak baru nak bagi. Masa kita
yang berharap ni. Ada walaupun sekecil-kecil. Insya-Allah sebenarnya bila kita bantu mereka, yakinlah Allah akan bantu balik. Kita nak dari sudut apa? Dari sudut rezeki. Rezeki ni luas. Betul. Rezeki ni luas, bukannya RM1 walaupun itu satu keperluan kan. Kesihatan. Anak-anak kita selamat. Ya betul kan. Kadang-kadang kalau ada duit banyak, anak asyik keluar masuk hospital ke pun kita susah hati kan. Jadi kita beri, tak kiralah banyak mana, asalkan ianya konsisten. Itu penting. Konsisten is the key untuk memastikan kerja-kerja ini dapat diteruskan. Betul Puan, saya setuju. So, mak saya pernah pesan, dalam rezeki kita, tak semua rezeki kita ada rezeki orang juga. Okey, dan sepanjang penubuhan 11 tahun Syria Camp, saya pasti apa yang diceritakan oleh Puan sendiri macam-macam dilalui, nak kumpulkan sekecil-kecil dana tu pun susah. Saya kira tanyalah antara cabaran-cabaran terbesar Syria Camp sendiri dalam nak menguruskan bantuan-bantuan kepada pelarian Syria. Tapi kita nak jawab sekejap lagi. Sebab kita tak cukup masa, kita nak berehat sebentar, kita nak minum dulu. Kembali selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi NGO Syria Camp Malaysia, Puan Siti Sakinah, untuk bercerita banyak lagi tentang bumi Syria kita. Silakan, Rina. Kalau tadi saya gantung soalan sepanjang 11 tahun Puan di dalam Syria Camp Malaysia ini sendiri. Mungkin boleh kongsikan sikit antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh Syria Camp dalam nak memastikan setiap bantuan itu dapat diberikan dan disampaikan kepada mereka sendiri. Bagaimana? Baik, semestinya apa saja yang kita buat pasti kita berhadapan dengan cabaran. So, jadi cabaran kita yang pertama sebab kawasan yang kita bantu ni boleh dikirakan sebagai kawasan konflik, kawasan perang. Jadi macam mana kita nak reach out untuk sampaikan bantuan ke kawasan-kawasan ini, itu juga yang perkara yang paling penting adalah di sudut donation lah. Wang yang kita dapat kumpulkan dari orang ramai. Tetapi alhamdulillah, walaupun kita berhadapan dengan berbagai cabaran dan tak dinafikan ada penurunan dari segi bantuan dan sebagainya, tetapi kita tetap lagi terus bergerak menghantar bantuan kepada mereka. Cabaran lain yang kita hadapi juga adalah cuaca. Sebab dia orang cuaca mereka di sana, mereka 4 musim. Kita 2 musim. Kita 2 musim je. Dan bila kita katakan mereka di sana 4 musim tu, cuaca dia sangat ekstrim. So kalau musim panas, panas sangat. Ya? Sampai boleh menyebabkan kematian sebab terlalu panas. Dia duduk dalam kemah tu, orang Arab dia kata syop, dia punya panas bahang. Saya pernah masuk dalam kereta lepas kita berjemur seharian, kan masuk dalam kita rasa macam susah nak bernafas sebab hawa panas. Benda tu berlaku. So bila cuaca panas sangat. Bila mereka ni tinggal dalam kemah. Ada kawasan kemah yang didirikan atas tanah, ada yang kawasan yang berbatu-batu. Jadi kalau berbatu-batu tu lagilah panasnya kan. Betul. Kadang-kadang electricity tak ada. Kita nak minum air batu, air apa, kita picit kowe. Sorry. Boleh. Tak ada masalah. Betul lah tu. Picit air kita mendapatkan air sejuk dan sebagainya kan mudah. Tetapi mereka untuk mendapatkan akses air bersih pun susah. Kan? Bukan tak ada. Oleh kerana itu macam baru-baru ni kami menggerakkan bantuan kecemasan heat wave relief yang mana mungkin bunyinya agak remeh. Ya. Bagi apa? Air bersih dan air batu. Bongkah. Dan juga sayur-sayuran. Kita bila panas, apa first thing kita nak air sejuk kan? Kadang-kadang kalau kita minum air kosong yang tak sejuk pun rasa macam tak puas. Nak marah, rasa nak marah. Tak puas kan? Jadi bila dia orang dapat air batu tu, walaupun kata alah ais je pun, tetapi sebenarnya dia dapat hilangkan dia punya nikmat kan? Betul. Bila kita picit minum air sejuk sedapnya. So itu antara bantuannya. Cabarannya cuaca. Dan bila datang musim sejuk, cabarannya berbeza. Malah mereka macam inilah. Kalau kita kata musim sejuk, kita bila fikir musim sejuk travel seronok. Betul. Kita siap pergi beli baju, prepare kan. Kita prepare dengan baju tebal, stoking, baju ini. Boleh ambil gambar dan sebagainya bercuti. Tapi bila mereka dalam keadaan tidak cukup kelengkapan, musim sejuk itu adalah satu musim yang sangat menakutkan. Kerana ia boleh membawa maut. Dalam keadaan mereka pakaian tak cukup. Tak cukup tebal lah maksudnya. Kemudian bahan bakar tak cukup. Kalau kita bagi pun, kita tak dapat bagi untuk 3-4 bulan. Betul. Kita bagi untuk seminggu, 2 minggu, and what will happen? So dia akan simpan tu untuk yang peak paling sejuk. Dan satu perkara yang perlu diingatkan, di sana duduk dalam kemah tapi salji tetap turun.
bila salji turun, macam tadi gambar tadi tu kan, salji turun, sejuknya. Sejuk satu hal, kemah tu boleh ranak bila salji berat atas kemah. Rempuh. Ya, kan. There's no safety. Kalau hujan sebelum datang musim sejuk dia akan hujan. Sebab kemah dibina merata-rata, dia tak ada proper building kan. Tak ada tersusun, maka banjir pun berlaku. So sebelum datang salji, hujan yang banyak bawa banjir. Dalam keadaan lecah. Kemudian datang pula musim sejuk. Kalau boleh saya kongsi satu kisah. Sewaktu saya ke Lubnan, Arsal pada tahun 2019, waktu tu berlaku ribut Norman. Ribut Norma. Saya tengok sebab Syekh itu cakap, bila kali kedua, masa kita sampai tu berlaku ribut, dia kata hari tu Norman ni Norman, dia cakap. Lepas Arab. Ribut Norma nama ribut tu. Dia gurau je tu. Jadi bila sampai dekat satu kawasan camp yang tinggi, dia tidak di bawah, di atas bukit. Kita datang tu dah mula turun salji. Kita datang pakai baju tebal, baju inner, baju panas kat dalam berlapis-lapis, stokin berlapis-lapis. Ujung mata saya nampak seorang kanak-kanak berusia dalam 3 tahun begitu didukung oleh ayahnya di depan kemah dia. Dia tak pakai kasut, dia tak pakai stokin. Dia kata, ya Allah, macam mana, sejuk kan? Saya pergi menghala ke kemah dia dan pegang kaki dia. Ya Allah, kaki dia sejuk macam beku macam tu. Saya macam tak tahan air mata masa tu, walaupun saya biasanya agak-agak kontrol macho juga berhadapan dengan mereka. Ya. Kita datang orang kan, tujuan kita pergi tu nak gembirakan dia. Ya, mereka. Tapi air mata tu kadang-kadang tak tahan, mengalir juga. Macam mana kanak-kanak begitu dapat bertahan dalam cuaca yang begitu sejuk? Sebab tak cukup pakaian tebal. So, apa kami buat pada waktu itu? Kita turun ke bandar, kita beli baju-baju tebal. It was the best thing lah. Kita beli what is the best jackets and coats tu, kita bawa semula camp tu dan kita bagi kepada semua kanak-kanak tu. Subhanallah. Dan saya pergi kat rumah kanak-kanak tu yang nama dia Hussein, pakaikan dia pakaian tu. Subhanallah, 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun lepas, saya pergi semula ke camp yang sama. Saya sampai-sampai tu diorang semua keluarlah, jumpalah, seronok. Malah jaket yang kita bagi tu, pakat balik, ambil, tunjuk. Oh, ada lagi. Masya Allah. Itu antara kepuasan dan kegembiraan kita bila tengok orang-orang yang kita bantu dan mereka terus-menerus ingat, dan yang pentingnya dia sentiasa doakan kita. Ya Allah, tak lekang di bibir mereka, doakan kesejahteraan dan kebaikan orang-orang Malaysia. Dia tak khusus pada penyumbang sahaja. Orang Malaysia secara keseluruhannya, itu yang paling menyentuh perasaan saya lah. Jadi sentiasa doa-doa mereka buat kita. Jadi apalah salahnya kalau kita melapangkan kehidupan mereka. Bukan sahaja kita dapat pahala, kan, kita dapat kebaikan. Dan kita dapat kebaikan tu, satu kita kena ingat. Bila kita buat baik pada orang, sebelum mereka dapat kebaikan tu, kita juga yang dapat dulu. Betul. Kan? Bantuan tu tak sampai lagi, kita kat Malaysia, dia kat sana jauh. Betul. Kan? Perjalanan tu 3 bulan. Ya. Kebaikan tu insya-Alhamdulillah. Terus malaikat dah catat. Betul. Terus kebaikan tu Allah dah janji bagi orang yang memberi. So, don't doubt. Kalau kita nak bantu, jangan doubt, because kebaikan tu pasti kita yang dapat dulu sebelum orang lain dapat, kita yang akan dapat dulu. Dan baru sampai ke sana. Sampai kat sana, dapat lagi kebaikan untuk kita. Mereka guna lagi, dapat lagi. Doa pula, dapat lagi kebaikan untuk kita. So, kita tak akan rugi. Walaupun sekecil-kecil manfaatnya dapat di dunia dan juga akhirat. Betul. Okey, Puan, satu lagi soalan daripada kami. Bagaimanakah kalau rakyat Malaysia dan juga penonton di luar sana ingin membantu ataupun menyumbang kepada Syria Care Malaysia? Boleh kongsikan tak? Baik, perkara paling utama macam saya sebutkan tadi, of course awareness kita kepada orang ramai tentang apa yang berlaku, dan juga kongsi-kongsikan aktiviti Syria Care yang memang kita kongsikan di semua platform social media kita. Yang terkini, kita melancarkan Winter Aid, iaitu bantuan untuk musim sejuk, yang mana kita akan buat agihan, bahan bakar, makanan. Tetapi yang terdekat yang semua orang Malaysia juga boleh menyertai adalah kita melancarkan projek Warm Their Winter, iaitu pengumpulan pakaian terpakai yang musim sejuk. Jadi kita buka di antara 14 hari bulan sehingga 22 Oktober ini. Pengumpulan di Dewan Melati di Seksyen 7 Shah Alam. Jangan datang sebelum tarikh itu ya. Datang pada tarikh. Tak ada orang. Okey, datang pada tarikh yang saya sebutkan tadi. Di situ kita akan buat collection, pemilihan, sorting dan juga packing sebelum kita hantar ke sana. Dan kita juga memerlukan sukarelawan dan kita buka untuk pengumpulan dana juga, sebab nak hantar ni tak murah. Betul. Memerlukan dana nak hantar kontena dan sebagainya. Jadi boleh lihat semua maklumat yang
di laman sosial kita untuk Warm Their Winter dan boleh berdaftar untuk menjadi sukarelawan. Boleh datang ramai-ramai dan juga website. Yes, kita nak sort pakaian tu, nak lipat, nak asingkan dan masuk dalam kotak. It's going to be fun. It's a lot of fun. Betul. Sama-samalah kita. Sebab apabila kita buat aktiviti sukarelawan ni sebenarnya bagus untuk kita sebab dia seronok sebenarnya. Betul. Jadi jangan tanya saya boleh pergi sana tak? Kita tak boleh. Tak boleh. Kita bantu dekat Malaysia sahaja. Jadi datang beramai-ramai, beri sokongan kepada kerja-kerja Syarikat. Of course ini sebahagian sahaja daripada keseluruhan bantuan yang bakal kita gerakkan untuk musim sejuk kita pada tahun ini. Jadi sebab bila musim sejuk, saya sebutkan tadi, dari segi keperluan bahan bakar itu sangat penting kan? Kerana itu dapat menyelamatkan nyawa sebenarnya. Betul. Okay, apa-apa boleh terus hubungi di Syria Care Malaysia dan juga website Syria Care Malaysia. Kerana sama-samalah kita membantu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sakinah kerana hari ini sudi kongsikan perjalanan Syria Care sendiri dan juga kepada anda sama-sama kita memberikan sumbangan dan menjadi sukarelawan di Syria Care Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Pada segi kami insyaAllah akan join. InsyaAllah. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini.